Saudara sekalian kasih Tuhan, pada suatu ketika ada seorang pria datang menghampiri kekasihnya di depan umum saudara, dan kemudian dia melakukan lamaran, dia berlutut dan dia membuka cincinnya, dia berikan kepada kekasihnya itu dan berkata, apakah engkau mau menjadi istriku? 记得有一次，有一位男士在大庭广众面前跪下来向他的女朋友求婚，他手上拿着一把这个求婚的戒指，跪下来向女朋友求婚。 Lalu kekasihnya itu di hadapan banyak orang menerima cincin ini dan dia katakan, iya, aku terima lamaran ini. 在大众的见证下，那位女朋友接受了这个戒指，并且就是接受了他的求婚。 Saudara, jelas pada saat itu pria ini merupakan pria yang paling berbahagia di muka bumi ini karena dia begitu sukacita lamaran yang diterima dan seluruh orang yang ada di sekitar itu bersorak-sorai tepuk tangan 显 menyemangati 然 dia. 的，这位男士感到非常的高兴，因为当场有许多人做见证，大家都在呼喊，并且他女朋友已经接受了他的求婚，他是世界上最幸福的人。 Namun ketika akhirnya singkat cerita diantar pulang ke rumah, 长话短说，就是之后呢，就把女朋友送回家。 lalu sampai di depan pagar rumahnya, pria ini ada semacam curious ya, dia pengen tahu sebetulnya, dia bertanya kepada kekasihnya ini, katakan dengan jujur, kenapa kamu terima lamaran saya? 送到家门口的时候，那位男士感到很好奇，就是问了他女朋友：“你为什么接受我的求婚呢？ Apa sih sebenarnya yang kamu suka dari saya? 你到底在我身上看到了什么你喜欢的？” Lalu perempuan ini sambil tertawa, bener nih jujur. 那女朋友就笑着回答说：“你真的要我坦诚吗 Iya jujur, 是的， kata pria ini yang sedang dimabuk asmara.？” 他已经坠入这个爱河，他就感到很兴奋，就是等待女朋友的回答。 Lalu sambil tersenyum, kekasihnya ini mengatakan seperti ini. Sebetulnya yang saya suka dari kamu itu adalah uangmu, kekayaanmu, rumahmu, mobilmu, koneksi-koneksimu. Itu semua yang saya perlu dari kamu. Kalau kamu sendiri ya terus terang aja nggak ada yang saya suka dari kamu. 女朋友会笑着回答说：“坦白的说吧，我喜欢的就是你的金钱、你的财富、你的房子、汽车，还有你的人际关系，那是我所需要的。如果你骂我看不上。” Saudara, sontak pada saat itu pria ini seakan terbangun dari mimpinya dan terkena tamparan keras. 瞬间，那个男士似乎已经从梦中苏醒了，就是似乎给人打了一巴掌。 Tanpa bisa menjawab sepatah kata pun, speechless, saudara, dia melihat kekasihnya ini perlahan-lahan masuk ke rumahnya. 他哑口无言的望着女朋友一步一步走进他的家。 Dan pria tersebut sekarang adalah orang yang paling menyedihkan di muka bumi ini. 他便成为了世界上最伤心的人。 Saudara, bukankah cerita ini sering menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita, bukan? 这个故事不是经常就描述到我们与神之间的关系，不是吗？ Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita begitu antusias, kita begitu menggebu-gebu mau ikut Tuhan kita? 我们可曾自问，我们为什么会热情的，就是很热爱的去跟随主呢？ Kenapa kita mau berdoa kepada Tuhan? 为什么我们要向神祷告？ Kenapa kita mau beribadah, kita mau melayani Tuhan? 为什么我们要服侍神？我们要敬拜神呢？ Apa sebetulnya yang membuat kita tertarik mengikuti Tuhan kita, Allah yang benar ini? 到底什么事情、什么东西吸引我们跟随这个正直的上帝？ Maka biasanya itu tercermin dari isi doa kita kepada Tuhan. 这是从我们日常的祷告中里面的内容就可以看出来了。 Kita minta kesehatan, 我们要求神赐我们健 kita 康， minta usaha pekerjaan kita lancar, 要求我们的事业工作顺利， kita minta keluarga kita harmonis. 要求家庭的和谐。 Dan ada kebutuhan-kebutuhan yang sekarang kita lagi perlukan, kita sampaikan itu semua kepada Tuhan. 我们日常所需要的，我们都是向神诉说。 Tapi sebetulnya apakah ada doa yang sungguh-sungguh dinaikkan, memohon kepada Tuhan, saya mau kenal Engkau lebih dalam lagi. 是否曾经这样祷告？就是主啊，我要认识你更深。
Seperti lagu pujian tadi, apakah ada betul setiap hari ketika kita mengikut Tuhan dengan antusias, kita berdoa, Tuhan, saya mau loh kenal pribadimu, saya suka loh dengan karaktermu, sungguh-sungguh saya mau pelajari itu, saya mau lebih dekat dengan Engkau. 我们是不是曾经这样祷告，就是说主啊，我愿意更亲近你，更了解你，更知道关于你的一切。 Mungkin kebanyakan kita tidak tertarik. 或许我们大部分人都不感兴趣。 Seperti tema hari ini, ketika ada tema berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Mungkin di antara kita, aduh tema apa lagi nih? 就是正如今天的主题，清心的人有福了。就是这个主题好像没有什么不感兴趣。 Berbahagia orang yang suci hatinya, kata Tuhan Yesus. Karena mereka akan melihat Allah. 主耶稣说：“清心的人有福了，因为他们必得见上帝。” Ini adalah salah satu dari ucapan berbahagia dari seri pengajaran Tuhan Yesus pada awal pelayanannya di dalam dunia ini. 这就是主耶稣刚刚开始服侍的时候所讲的其中一句话， Yang terkenal dengan sebutan khotbah di bukit. 那就是登山宝训的一系列的祝福。 Saudara, dalam pengajaran Kristus jelas sekali Kristus mau agar semua manusia yang telah berdosa dan cemar ini dapat bertobat dan kembali kepada rencana kekal Allah dan mengenal kembali apa yang namanya kekudusan dan kesucian hidup. 主耶稣所要的就是让我们已经被罪玷污的人呢，就可以重新回归到神的这个计划中。 Tapi seberapa tema ini menarik, saudara? Kebanyakan orang-orang Kristen kelihatannya kurang tertarik dengan pengajaran atau tema-tema seperti ini. 基督徒一般来说，对于这样的主题呢，不感兴趣。 Pasti orang lebih banyak tema tentang kuasa mujizat, penyembuhan ilahi, mengusir setan, kesuksesan hidup, kunci bahagia, dan rahasia hidup sehat. 大多数的基督徒呢，对于这个医治啦、神迹、幸福和成功的这个秘药、属灵健康的秘诀等等，会感到兴趣。 Gereja-gereja yang terus membahas tema-tema seperti ini, ramai jemaatnya, saudara. 如果那个教会传讲的是这样的主题呢，那么教会的人数会更多。 Dan mereka mengatakan, bukankah Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan seperti itu? Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus memberi makan kepada orang banyak. 按照主耶稣那个时代，耶稣岂不是就这样行吗？难道我们做的不对吗？ Tapi jangan salah, pada akhirnya kita lihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Bukan karena mau mengenal Tuhan Yesus, bukan karena mau tahu apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, melainkan ikut Tuhan Yesus, saya bisa dapat kesembuhan, saya bisa dapat makan, saya bisa dapat hal-hal yang menolong saya. 就是大部分人呢，以错误的观念，就像耶稣当时的时候，他们跟着耶稣是为了得医治，为了得到这个饱足等等，所以跟着耶稣以错误的一个目的动机。 Saudara, Alkitab jelas sekali menyatakan apa sebenarnya tujuan dia datang ke dalam dunia ini. Yang paling utama adalah seruan pertobatan dan kembali kepada Tuhan yang hidup itu. 圣经很清楚地告诉我们，主耶稣来到世上的目的，就是让我们悔改，并且回归到圣经里面，回归到真理。 Jadi kalau kita balik kepada satu pasal sebelum Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus jelas memulai seluruh pelayanannya dengan seruan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 17. Dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. 在登山宝训的前一章呢，就是在马太福音4章17节里面，耶稣说：“天国近了，你们应当悔改。” Yesus memberitakan berita keselamatan dan panggilan pertobatan bagi semua orang berdosa. 耶稣对所有的罪人呼召，就是说你们要悔改，才会因为神的国已经临到了。 Maka ketika dalam pengajarannya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang dapat melihat kerajaan Allah. 因此，在耶稣的教导当中说：“清心的人有福了，因为他们必得见上帝。” Saudara, ini isi hatinya Tuhan. Tuhan ingin agar semua orang berdosa ini akhirnya tahu kembali apa yang namanya kekudusan dan kesucian. Karena melalui kekudusan dan kesucian,
mereka dapat melihat Allah yang kudus itu. 这就是上帝的心意，上帝要我们圣洁，过着清新的生活，所以唯有这样，我们才可以与神亲近。 Maka kita melihat yang pertama dikatakan berbahagialah, karena kesucian itu dapat membuat kita terhubung kembali kepada Allah yang benar. 因为唯有我们圣洁，我们才可以与神有相连。 Maka dikatakan berbahagia orang yang suci hatinya. Kenapa saudara? Karena bagi orang berdosa ada kegelisahan besar yang seumur hidupnya terus dikejar oleh rasa keberdosaan itu saudara. Satu-satunya yang bisa melegakan perasaan terbeban itu, perasaan gelisah itu adalah orang itu kemudian kembali dimurnikan dan disucikan. Dia mendapat kebahagiaan. 为什么清心的人被称为有福呢？因为我们如果清心的话，大部分罪人都是有焦虑，心中的那个焦虑呢，就是阻止了我们与神的这个关系。因此，如果我们清心了，那么人类我们就可以得到那个宽慰。 Saudara, Tuhan Yesus pada saat itu sedang ingin berkata kepada banyak pendengar yang kebanyakan kaum marginal, mereka dengan ekonomi yang sulit, yang terbatas, kebanyakan orang yang tersisihkan, tidak terperhatikan, tidak berdaya, banyak kesulitan hidup, ekonomi, menderita berbagai sakit penyakit, dikuasai oleh pemerintahan Romawi. 耶稣告诉听到的人呢，因为大部分他们都是一些无助、活在边缘的这个群众，因此他们面对各种生活的挣扎和困难，经济方面等等，他们患有疾病，还有受这个罗马政府的欺压。 Orang-orang seperti ini selalu berpikir, oh orang kalau kaya pasti bahagia. 那些人他们就感觉到啊，如果你富有的话，你一定是幸福的； Orang kalau punya kekuasaan pasti bahagia. 你拥有权利也是幸福的； Orang kalau sehat terus pasti bahagia. 如果你健康，你也幸福； Orang kalau tidak pernah merasa lapar dan haus, pasti orang itu orang yang paling berbahagia. 你如果从未感到饥渴的话，那你就是有福的了。 Tapi Yesus membalikkan semua konsep itu, saudara. 但是耶稣把这个概念颠倒过来， Melalui ucapan berbahagia, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang miskin, orang yang lapar, orang teraniaya, orang yang berduka, orang yang suci hatinya, itu semua bisa berbahagia kalau ada kehadiran dan penyertaan Allah di dalamnya. 通过有福的这几句话呢，耶稣教导那虚心的、饥渴的、受逼迫的、哀痛的、清心的，若他们在主里面有主同在，他们是幸福的。 Maka dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? 在马可福音8章36节，耶稣说：“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？” Orang yang suci atau terjemahan lain murni hatinya adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati karena mereka akan mendapatkan anugerah keselamatan dan keadilan dari Allah. 那些纯洁清心的人是有福的，是蒙福的，因为他们必得到上帝的救恩。 Terus sekarang kita melihat lebih lanjut bahwa apa sebetulnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus orang yang suci hatinya. 那么主耶稣所说的这是纯洁的心，那是怎么样的呢？ Bukankah Alkitab berkata juga bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah? 圣经不是说世上的人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀吗？ Apakah ada orang yang benar-benar suci yang sudah tidak lagi berdosa? 难道世上还有完全就是纯洁的人没有犯罪的吗？ Bukan pengertian seperti itu, saudara. 并不是这么理解的。 Tetapi Alkitab ada menjelaskan pada bagian lain apa yang disebut dengan orang yang suci hatinya sebetulnya. 圣经的另一边有说到什么才是真正的就是清心的人。 Salah satu contohnya adalah Raja Daud. 其中一个例子就是大卫王。 Daud dikatakan firman Tuhan berkata, Daud adalah orang yang kepadanya Allah berkenan, orang yang berkenan di hati Tuhan. 大卫圣经提到，大卫是讨神喜悦的人。 Itu tercatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 dikatakan Daud ini anak Isai adalah orang yang kepadanya hatiku berkenan. 在使徒行传13章22节，就是说大卫是蒙我喜悦的。 Pertanyaannya kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Bukankah Daud itu juga orang yang berdosa, apalagi dosanya dalam, saudara, dosanya besar sekali.
那为什么大卫犯了如此大的罪，上帝还说他是合神心意呢？ Dia pernah melakukan perzinahan, dia pernah melakukan pembunuhan. 他曾经犯了奸淫、谋杀罪， Tetapi kenapa Alkitab berkata Daud ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan? 但为什么圣经说大卫蒙神的喜悦？ Karena dia mau bertobat dan dia menyesali dosa-dosanya, saudara. 因为他愿意悔改，并且悔恨自己的罪孽。 Inilah maksud orang yang suci hatinya yang pertama, saudara. Orang yang suci hatinya adalah orang yang mau dengan rendah hati mengaku dosa dan kesalahannya, bertobat dan menyesali perbuatannya. 所以第一呢，清心的人就是那些愿意悔改并且悔恨自己所犯之罪的人。 Saudara, memiliki hati yang suci dan murni itu berarti tidak lagi menikmati akan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. 清心意味着不再去犯那些过去的罪，并且要讨神的喜悦。 Mau berubah dan mohon Tuhan memimpin kehidupannya untuk terus memproses menguduskan hidupnya semakin murni dan semakin murni lagi. 愿意改变，并且求神洁净他的生活，更加的像主。 Saudara, dalam doa pengakuan dosa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 51, 大卫王在诗篇51章有讲到这个关于他忏悔和赦免的祷告。 dalam ayat yang ke-12 dia katakan dalam terjemahan baru yang kedua, saudara ya, ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 第12节，求你使我人得救之乐，赐我乐意的灵扶持我。 Saudara, Daud memohon Tuhan menciptakan kembali agar hati yang kotor ini boleh kembali murni, karena bukan karena perbuatan dan usaha dia hatinya bisa murni, tetapi hanya karena anugerah pertolongan Tuhan saja menciptakan hati yang baru lagi, yang murni kepada dia. 大卫祈求上帝打造一颗纯净的心，并不是他的人为可以就是洁净自己的心，而是上帝给他一颗纯净的心。 Saudara, pertobatan adalah tanda dari pertumbuhan iman, tanda dari pengalaman rohani yang tidak mungkin dipalsukan. 就是悔改呢，并不可以伪造的，这是属灵经历的一个标志。 Mukjizat bisa dipalsukan, bahasa roh bisa dimanipulasi, saudara. Tetapi orang yang hidupnya berubah, bertobat, rendah hati, menyesal akan perbuatannya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang tampak nyata dan tidak mungkin dipalsukan. 讲方言或者是行神迹的话呢，那一切都是可以伪造的。但是如果一个人他可以有属灵的悔改，那是圣灵的工作，所以是不能伪造的。 Hati yang terbuka untuk diperbaharui, dikoreksi, untuk diperbaiki, lebih baik lagi dan diperbaiki lebih baik lagi di hadapan Tuhan. 一颗被敞开的心，在神的面前不断的被神更新， Itulah orang yang suci hatinya. 那就是清心的人。 Yang kedua, 第二， orang yang suci hatinya adalah orang yang menjaga kekudusan hidupnya. 那些清心的人就是守圣洁生活的人。 Dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai 4, Mazmur yang tadi di awal saya bacakan. 在诗篇24章3到4节，刚才已经念过了。 Di sini ada definisi bagi orang yang disebut orang kudus. 什么是圣洁的人？ Dikatakan siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. 谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守节清心，不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。 Saudara, di sini Daud menjelaskan, mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan orang yang suci hatinya, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. 在此，大卫描述了什么是清心的人，就是守节清心的人。 Orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang benar, tidak manipulatif, dan tidak meninggikan diri dan sombong. Mereka yang selalu menjaga perbuatan-perbuatannya. 那就是诚实、正直的人，不操纵、不傲慢、自夸、守自己的行为的人。 Sebelum berkata atau sebelum melakukan sesuatu,
dipikir dulu apakah Tuhan berkenan kepada perbuatan ini. Apakah perkataan ini atau perbuatan ini memuliakan nama Tuhan. Apakah benar kalau saya melakukan ini. 他所做的一切都会三思而后行，思考一下，到底我这么做是不是合神的心意？我这么做是对吗？ Nah, orang yang kalau bisa sampai ke situ, saudara, sebelum melakukan atau sebelum berkata sesuatu, berpikir dulu apakah ini benar dan Tuhan dipermuliakan. Orang seperti ini dikatakan orang yang suci hatinya. 如果你每当还没有做一件事情的时候，你想我这么做的话，会讨神的喜悦吗？合神的心意吗？如果你能够做到这一点，那你是算是清心的人了。 Saudara, orang yang suci itu bukan orang yang tanpa dosa, bukan sinless, saudara. 清心的人并不是无罪的， Tetapi orang yang menjaganya agar jangan tambah banyak lagi dosanya. Kalau bisa semakin dikit, semakin lagi jangan berdosa lagi, semakin dikit. Itu namanya sinless. 守住自己的行为，就是使自己更少、越少犯罪，那就是算是清心的人。 Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa semakin lama, semakin dikit dosanya, semakin sinless? 如何使我们变得犯罪的这个几率更少呢？ Maka Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. 因此，在诗篇119章9节说：“少年人用什么洁净他的行为呢？只要遵行你的话。” Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-3, dia kata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 约翰福音15章3节说：“现在你们因我讲给你们的道已经干净了。” Tuhan memberikan kita firman-Nya, kebenaran-Nya, saudara, untuk memurnikan kita, menyucikan kita kembali, menyelaraskan kita kembali kepada kehendak dan rencana Tuhan. 上帝赐给我们他的话语和真理，就是让我们可以圣洁，就是回到上帝的真理里面。 Apakah kita sudah menjaga kekudusan hidup kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari? 我们是否每日读经，就是来思考神的话语，来守住我们圣洁的生活呢？ Kita ada program membaca Alkitab setiap hari, saudara. Kita sudah masuk ke Kidung Agung saat ini. Saudara, permohonan saya bagi saya dan saudara adalah bukan sekedar disiplin rohani baca firman setiap hari. Tetapi sesungguhnya maksudnya ialah supaya melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari, hidup kita semakin dimurnikan, semakin disucikan, semakin diselaraskan dengan kehendak Allah. 我们每天都有这个每日读经的程序表，我希望大家不仅仅是守住这个属灵的纪律，而是我们在读经的时候，我们真的是可以学习如何从神的道中，我们如何洁净自己，就是我们可以引领我们的神的话语可以引领我们的思想意念，让我们可以专注于神的计划。 Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang menjaga kelakuan hidupnya benar sesuai dengan tuntunan bimbingan firman Tuhan. 一个清心的人，他可以；一个守圣洁的人，他可以守住自己的行为，按照神的话语，每日就是读经，这个时候来洁净自己，渐渐的成长。 Yang ketiga, orang yang suci hatinya itu artinya adalah orang yang mencari Tuhan setiap saat. 第三就是时刻寻找上帝的人，就是清心的。 Masih dalam perikop Mazmur 24, 2 ayat setelahnya yaitu ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. 我们还在诗篇24章5到6节哈，他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的上帝使他称义。这是寻求耶和华的主类，是寻求里面的雅各。 Saudara perhatikan kata orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu. Saudara, inilah yang dimaksud dengan orang yang suci hatinya. 我们可以留意，就是寻求耶和华的主类，就是寻求里面的，那就是所谓的清心的人。 Yaitu mereka yang punya keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mereka yang mau belajar dan mau lebih tahu seperti apa sih Tuhan itu yang saya kenal selama ini melalui firman Tuhan. Tuhan seperti apa yang kita sembah, yang kita layani, yang kita ikuti ini. Orang yang suci hatinya,
orang yang selalu menanyakan, selalu mencari Dia. 就是那些渴望认识主更深、更了解上帝，通过他的话语呢，就是可以知道我们所敬拜的那位神到底是什么样的神。 Melalui semua situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan ini, selalu bertanya, Tuhan maunya apa? Apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui peristiwa-peristiwa ini? 在我们生活中所发现的一些事情，我们就是要自问，到底这些事情发生的时候，神要我们怎么做，怎么去面对。 Saudara, seperti tadi saya katakan, seminggu ini kita baca kitab Kidung Agung. 刚才我所说的这周呢，我们读的经文就是雅歌书。 Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan juga sering berpikir, kenapa kitab Kidung Agung ini jadi Alkitab kita juga ya? 有时候成为仆人呢，我常常想，为什么这个雅歌书呢，成为圣经的一部分呢？ Karena kalau kita baca, saudara, setiap pasal itu isinya hanyalah tulisan-tulisan seorang pria yang lagi mabuk asmara. 就是经文里面的内容呢，就是描述一个男士他在堕入罪河的那个他讲的诗句。 Dan sedikit sekali saudara, hamba Tuhan berkhotbah dari kitab Kidung Agung. 神仆很少引用这本书信。 Singkatnya misalkan mempelai pria, terus dikatakan mencari-cari kekasih hatinya, dikatakan kemana dia jantung hatiku, kekasih hati yang selalu dipuji-puji, selalu dimimpi-mimpikan, kehadirannya selalu dinanti-nanti. Jika kalau bertemu dengan kekasih hatinya itu menggetarkan hati dan juga tubuhnya. 经文里面就是说到一直在寻找一个这个南方的，就是在寻找他的心所爱。那么他总是赞扬他的心所爱，日思夜想，一心等候呢。一见他了就感到很高兴，这就是恋爱中人的一个表现。 Ini kan ekspresi orang yang lagi mabuk asmara, bukan saudara? 这岂不是恋人中的一个行为吗？ Lalu kenapa ayat-ayat seperti ini ada dalam Alkitab kita? 为什么这样的经文会出现在我们的圣经里呢？ Lalu saya akhirnya menyadari bahwa sebetulnya kitab Kidung Agung ini mengekspresikan apa yang namanya itu cinta, saudara. 后来我才发现，这本书呢，描述的就是什么才是真正的那个爱情。 Hanya manusia dari semua makhluk ciptaan Allah yang mengerti dan memahami apa yang namanya cinta. 在上帝所创造的创造的物里面呢，只有人类有这个爱情。 Cinta yang sejati itu meluap dari hati yang terdalam, kemudian keluar mempengaruhi seluruh anggota tubuh, saudara. Orang yang sedang jatuh cinta, di dalam hatinya akan ada dorongan yang kuat untuk terus memikirkan, membayangkan pujaan hatinya itu, untuk terus mencari Dia dan selalu ingin bersama dengan Dia. 爱情就是由内心深处所发出来的呢，它可以震动了我们的全身呢，并且恋爱中人有一股那个很强烈一个推动力，希望可以每天都守住在他心爱的人旁边。 Saya rasa tidak ada bagian Alkitab yang lain di luar Kidung Agung yang menggambarkan apa itu cinta dan ekspresinya. 除了这本书雅各书之外呢，没有其他的经文如此彻透的描述关于这个爱神。 Inilah yang dimaksud bagaimana kita mencintai Tuhan kita, saudara. 这就是来描述我们应当如何的爱我们的神。 Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Dia, selalu membayangkan dan memimpikan kehadirannya? Apakah kita sudah bergetar hati kita kalau kita berjumpa dengan hadirat Tuhan, itu menyukakan hati kita, saudara? 我们是不是有那种心态，就是一个爱人渴望见到他所爱的，我们爱神也是如此。一天没有见到神就感到不安，而且我们渴望我们的那份爱从心里发出来，我们爱神的也是如此。 Apakah ada dorongan yang kuat? Saudara dan saya mau kenal Tuhan lebih dalam lagi, mau kenal Dia lebih lagi, saudara. 我们是不是心中有一股很强烈的力量来推动我们更深一步的了解我们的上帝？ Orang yang suci dan murni hatinya adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan, selalu mencari dan menanyakan Tuhan setiap saat. 因此，清心的人呢，他时刻都在寻找神，并且要神与他同在。
mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. 要更深一层的认识上 Melalui 帝。 membaca firman setiap hari, melalui pembinaan-pembinaan, komunitas tumbuh bersama, melalui percakapan di tengah-tengah keluarga. Mau lebih mencari Tuhan lagi, menanyakan Tuhan, mencari wajah Tuhan setiap saat. 通过阅读圣经团契的聚会、家庭成员的交流和祷告，不断的寻找神。 Maka itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, orang yang seperti inilah yang akan melihat Tuhan. 因此，上帝说，只有这样的人才可以得见上帝。 Orang yang suci hatinya, ini maksudnya ya saudara ya, dapat akhirnya melihat dan memahami pekerjaan dan karya Tuhan di dalam kehidupan. 得见上帝的意思，就是可以看到上帝在他生命中的作为。 Sudah pasti maksudnya bukan orang yang suci hatinya dapat melihat Tuhan secara fisik. 并不是说面对面的看见神的正面。 Selama kita hidup dalam dunia ini, firman Tuhan sendiri menyaksikan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. 圣经里面记载说，没有一个人可以看见主的正面。 Atau misalkan di Keluaran pasal yang ke-33, Tuhan pernah berkata kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat, kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. 上帝曾对摩西这么说：“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。用我的手遮掩你，等我过去，然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。” Musa tidak akan tahan melihat Tuhan, Musa hanya dapat melihat belakangnya Tuhan. 摩西看不见上帝的正面，他只能够看到上帝的背面。 Artinya Musa tidak bisa merasakan kalau waktu Tuhan ada bersama-sama dengan dia. 所以呢，摩西并不晓得，如果神与他同在的时候， Tetapi ketika sudah lewat waktunya, dia baru menyadari, oh ini ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. 等一切都过去了，他才晓得，原来上帝有参与这个他的事情。 Demikian juga dengan kita saudara, kita seringkali tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ketika kita melihat ke belakang, kita melihat bagaimana karya Tuhan, tuntunan Tuhan, pekerjaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. 我们也是如此，多少时候我们神与我们同在，但是我们没有感受到。等一切都过去之后，我们往后看的时候，才知道上帝在这我们的一切事上都有参与。 Berbahagialah saudara dan saya kalau di dalam hidup kita, kita dapat melihat pekerjaan Tuhan. Walaupun itu dalam suka maupun duka, situasi yang sulit yang kita alami. Kalau kita bisa melihat pekerjaan Tuhan, kita memiliki hati yang murni. 要是我们有一颗清新的心呢，我们可以看见主的面，那是我们是有福的。看见主的面，就意味着我们可以意识到主在我们生命当中的作为。 Saya menutup khotbah ini dengan kisah seorang wanita bernama Joni Eareckson Tada. 我以一个女孩子的故事来结束今天的讲道，就是她的名叫 Joni Eareckson Tada。 Walaupun namanya Joni, dia seorang perempuan karena Joni itu nama papanya. Joni 是她父亲的名字，她是一名女孩。 Dia dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat, yang cinta Tuhan. 她成长在一个顺服爱主的家庭。 Eareckson Tada waktu kecil aktif sekali, semua olahraga dia suka, berkuda, berenang, semua sports, saudara hiking, tenis, semuanya dia suka, dia lakukan itu semua. 她是一个很好运动的女孩，从小就是她喜欢骑马、远足、打网球、游泳等等。 Pada waktu dia remaja pemuda, dia berenang di sebuah teluk, itu muara dari pantai lautan lepas di pinggiran Amerika Serikat. 有一次少年时期的她呢，在一个公海的河口湾那边游泳。 Lalu karena tidak tahu dasarnya sedalam apa, dia terbentur dengan dasar, singkat cerita dia lumpuh. 她就是因为不晓得这个海底有多深，所以呢被撞击了，她瘫痪了， Sama sekali nggak bisa jalan lagi. 她不能动弹，不能走路了。 Tangannya bisa digerakkan dengan sangat terbatas sekali. 她的双臂也是很有限的一个行动， Karena benturan itu terkena tulang belakang dia, yang akhirnya saraf motorik dia semua terganggu. 因为那个撞击呢，就是打到她的这个颈椎骨那边，所以呢她整身都是瘫痪了。
Saudara, awal-awal dia menyadari bahwa dia lumpuh, dia sangat tertekan dan dia depresi sekali, dia marah kepada Tuhan. 当开始的时候，他经历到一个很伤心的、绝望的一个事，他就是发怒，就是感到很失望，对神失望， Ada pikiran dia untuk mengakhiri hidupnya. 甚至他有自杀的这个念想。 Tapi seiring berjalannya waktu, saudara, dia dipulihkan melalui pelayanan-pelayanan, dia dipulihkan perlahan-lahan. 但是神渐渐的透过服事来慢慢的恢复， Dan akhirnya dia dapat menemukan kembali, dia dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Dia mulai lagi aktivitas apa yang bisa dilakukan dia. 因此他心灵开始平静了。之后他就在想，他要如何做，就是讨神的喜悦。 Dia belajar melukis dengan kuas yang ditaruh di dalam mulutnya. 他就学着用口来画画。 Dia juga menulis, literally menulis ya saudara ya, menulis. Dan dia terbitkan menjadi buku-buku kesaksian hidupnya. 他也写了很多，用嘴巴来写了很多关于他生命中的见证。 Dia juga menulis lagu puji-pujian. 他也写了很多诗歌。 Dan saudara, sampai saat ini dia sudah menulis lebih dari 40 buku. 至今已经写了超过40本书了。 Dan lagu-lagu pujian rohani yang begitu indah. 他所写的诗歌是那么的美好动 Kita 听。 nggak punya waktu, tapi tadi Cihuili mengatakan ada lagu yang begitu indah, mengatakan kalau saya bisa bernyanyi, saya mau bernyanyi bersama Tuhan. Kalau saya bisa menari, saya akan mengepakkan tangan saya seperti sayap bersama-sama menari untuk Tuhan. 就是刚才时间的关系，我们不能够播放那个视频。这首歌是很好听的一首歌，很有意思，意思很深刻，就是描述他生命中的这一切。如果他可以唱歌，可以跳舞，他愿意为主做。 Dia membuat yayasan saudara bernama Johnny and Friends. Itu adalah yayasan untuk menjadi support bagi seluruh penyandang disabilitas. Bukan hanya di Amerika Serikat, tapi di seluruh dunia, saudara. 他成立了一个基金，这是机构，基督机构，就是 Johnny and Friends 的一个机构。它只是为广众市民除了残缺人士，也是服侍他们。 Juga program radio dia, Johnny and Friends Radio, saudara, itu menjadi program radio yang mendapat penghargaan Radio Program of the Year dari Amerika Serikat. Karena dalam siarannya dia terus mendukung, mereka mensupport, menguatkan mereka yang menyandang disabilitas biasa merasa tidak ada lagi gunanya hidup dalam dunia ini. Dia terus menguatkan ribuan orang saudara melalui pelayanan dia. 他也创办了，就是透过收音机的广播呢，就是一个节目叫做 Johnny and Friends Radio 呢，就是为了鼓励那些残缺人士，他们已经绝望，他们已经感到很忧虑了，就是给他们鼓励他们，让他们可以过着更好的生活。就是他的这个节目呢，得到当时美国年度最佳收音节目奖。 Dia menolong banyak orang-orang yang depresi, saudara. Bukan hanya bagi mereka yang penyandang disabilitas, orang umum yang punya permasalahan depresi, dia melakukan penguatan bagi mereka semua. 他就是帮助那些除了残缺人士，其他的就是大众，他也是鼓励他们透过他所做的这个广播的节目。 Ini bukan berarti dia tanpa pergumulan lagi loh saudara ya. Dia terdeteksi terkena cancer. Dan kemudian dia menjalani program untuk penyembuhannya. 不止这一切，他后来他又患上了这个癌症，而且他在生病的挣扎当中。 Di tengah-tengah pengobatannya dia masih jadi pembicara untuk memotivasi orang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sampai saat ini dia masih hidup di usia 75 tahun dan masih aktif untuk melayani Tuhan. 虽然他患上了癌症，就是要接受长期的治疗，但是他并没有放弃，他继续不断的就是在论坛上就是演讲，鼓励更多的人更服侍主。 Dan terus menguatkan semua orang yang sudah putus pengharapan. 那些绝望的人被他的节目打动了。 Dia tulis satu tulisan yang sungguh menjadi berkat. Dia katakan, Tuhan memilih untuk tidak menyembuhkan saya, tetapi untuk menggenggam saya. Semakin aku merasa sakit, semakin kuat ia mendekap, memeluk saya. 他写了一句话，就是上帝选择不医治我，反而拥抱我。我的疼痛越是
剧烈，他的拥抱越是亲近。 Saudara, Erikson Tada adalah gambaran bukan seperti orang yang sulit, bukan susah, bukan. Padahal hidupnya bergumul dengan keras. Tapi kita pantas menyebut dia orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia selalu dapat melihat pekerjaan Tuhan yang besar melalui setiap kesulitan yang dihadapi. Erikson Tada 的生活很坎坷，所以呢，但是我们可以称他是有福的人，这是一个例子，因为他看到上帝在他生命中的作为，并且按神的旨意去做。 Dia menjaga hidupnya murni dan kudus di hadapan Tuhan. 在神的面前，他守住纯洁的生活。 Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. 上帝使用他成为多人的祝福。 Saudara, marilah kita bertumbuh menjadi murid Kristus yang semakin kuat dengan cara menjaga kemurnian hati kita. Marilah kita menjalani hidup kita dapat melihat pekerjaan Tuhan melalui hidup kita dapat menjadi berkat. 让我们一起茁壮的成长，成为上帝的门徒，并且保守我们一颗纯洁的心，可以成为众人的祝福。看得，我们可以知道上帝在我们生命中的作为，我们的看见。Amin.